Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmudullahu Jalla Jalaluh, Al-Musla alaihi Muhammadun wa aluh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan yang lepas kita banyak fokus kepada masalah sembahyang Jumaat dengan segala permasalahan syarat sah, dan termasuk yang penting sekali, setiap orang yang sembahyang Jumaat itu mestilah ianya sah sembahyang untuk dirinya. Kalau tidak ada yang cukup 40 orang yang sah sembahyang untuk dirinya, maka Jumaat kesemuanya tidak sah. Kita tidak tahu itu secara hakiki, melainkan kita masing-masing umat Islam melihat dari dalam dirinya. Kalau tidak ni akan jadilah dia tergantung-gantung. Kita hanya akan tahu itu pada hari kiamat. Apa dia? Bila kita berjumpa dengan yang Nabi sebut kepada kita, kam min qa'imin lam yanal min qiyamihi illa ta'ab. Berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang. Qa'imin termasuk sembahyang malam, salatul qiyam, termasuk sembahyang wajib. Berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang wajib, sembahyang semua sembahyang, dia tidak mendapat daripada sembahyangnya itu melainkan sekadar penat tunduk bangun sahaja. Ini ada kereta ni, ACU, tolong alihkan. Doktor nak keluar, dia ada patient. ACU, acu. Nombor 33 minta alih kereta. Okey, bila kita mendengar amaran ini, kam bin qa'imin, berapa ramai? Banyak. Kam makna jumlah yang banyak. Yang orang yang mendirikan salat, dia tidak dapat daripada sembahyangnya itu melainkan sekadar ta'ab, melainkan penat sahaja. Macam orang yang puasa juga, kam min sha'imin lam yanal min qiyam lam yanal min siyamihi ila ju' wal atas. Berapa ramai pula orang yang berpuasa wajib dan sunat, dia tidak dapat daripada puasanya sebarang balasan melainkan sekadar lapar dan dahaga sahaja. Kita bawa sampai ke Jumaat pun sama juga. Sebab tu penting untuk kita menghalusi, biar sekurang-kurang kita yakin bahawa kita buat itu betul. Tapi bukan yakin seorang diri tanpa ada sebarang check and balance. Kita check. Kita banyak kelas ada, atau tempat sekarang ada. Sebab itu malam ni kita nak sambung kepada suatu masalah yang lebih besar daripada itu. Masalah lebih umum. Jumaat mungkin kita rasakan banyak yang kena mengena dengan laki-laki, tidak kepada perempuan, tapi ilmu semua kena dapati, kena perolehi. Bila balik kepada sembahyang secara khusus, sebab dia tiang agama. Banyak hadis menyebutkan as-salah imaduddin, iman, dia tiang kepada agama. So agama akan terdiri di atas tiang. Tiang makna foundation, puting, makna filas, makna rukun. Sebab istilah rukun juga makna fila. Penjuru macam Kaabah itu dia ada rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi. So, rukun itu yang penjuru itu merupakan pasak utama terdirinya Kaabah. Sebab itu maka disifatkan rukun Islam. Rukun maknanya dia penjuru penting. Bahasa lain iman, makna tiang.
atas dialah terbina Islam. Kalau tiang tidak ada ataupun tidak sempurna ataupun lemah tiang, maka akan runtuh. Sebab itu maka dalam kitab ini saya tengok dia memberi penekanan. Maklumat kita ada, cuma mungkin saya nak tambah dengan penjelasan, penerangan dan kupasan saya. Kita pergi kepada halaman 24 itu, kita berhenti atas dulu. Sekarang baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris sebelah daripada atas itu. Selesai sembahyang Jumaat, selesai. Kita balik baris sebelah itu bagi kitab ini. Dan dosa yang besar-besar atasnya, atas waliul amri. Sebab atas tu bercakap pasal kewajipan kepada wali al-umur. Pemerintah lah, khasnya pemerintah umat Islam. Waliul amri dia rujuk kepada, kalau kita raja, waliul amri, pemerintah, waliul amri. Sampai kepada qadi, waliul amri. Pemuka-pemuka yang menjadikan pemegang tampuk kuasa Islam, dia waliul amri. Ulang balik, dan dosa yang besar-besar atasnya, atas pemerintah, jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama. Pemerintah, siapa yang dinama waliul amri, termasuk bapa, termasuk kita. Kita waliul amri kepada yang di bawah kita, kepada anak kita, kita waliul amri. Dosa besar jika tidak menghiraukan pekerjaan agama, istimewa sembahyang 5 waktu dan mendirikannya dengan berjamaah, dan mendirikan sembahyang Jumaat yang disuruh oleh syarak. Ya, semua ini dalam konteks sembahyang itu sahaja. Yang pentingnya asasnya adalah mendirikan sembahyang. Kalau tidak mendirikan sembahyang, kalau dia buat tapi yang di bawah dia tidak buat, ya, dosa balik kepada dia. Sebab dia wali, dia pembela, dia pembimbing, dia pendinding. Maka adalah ia daripada terlebih diingkar daripada yang mungkar. So, meninggalkan sembahyang itu hendaklah diingkari. Ingkar, dibantah. Lebih daripada kita membantahkan yang mungkar. Kerana mungkar yang paling besar tidak menunaikan salat. Jadi yang lain tu dah kecil dah. Sebab dia merupakan asas. Jika tak dia buat, dia mungkin mesti diingkari. Ingkari maknanya dibantah. Dia terlebih besar daripada yang mungkar. Dan terlebih akbar daripada kabair. Lebih besar daripada dosa besar. Dia nak habar kata, memang dosa besar tu memang sudah besar. Dah besar mana lagi dah. Tapi dia termasuk ini daripada akbarul kabair. Di antara senarai dosa-dosa yang besar, satu di antaranya ialah meninggalkan salat. Sebab dia meninggalkan salat ini melibatkan kufur. Kita akan jumpa nanti. Dan terlebih afhash daripada segala muharaman. Afhash terlebih teruk, terlebih dahsyat daripada muharamat, daripada yang diharamkan Allah Ta'ala. Allah haramkan riba, judi, arak, dusta, bohong dan sebagainya. Itu dipanggil muharamat. Yang ini afhash, lebih teruk daripada itu. Dan telah datang hadis Rasulullah SAW yang mengkafirkan, hadis yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, meninggalkan sembahyang. Hadis sahih yang mengkafirkan tu, kafara, kakno tu mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah wa man tarakaha faqad kafar. Bermula janjian yang di antara kami, Nabi dan Allah Ta'ala, dan antara mereka itu orang Islam, janjinya ialah sembahyang. Apa janjinya? Barang siapa yang meninggalkannya, maka senya telah kafir ia. Hadis ini banyak kita bertemu dalam mana-mana perbincangan pun. So, ada orang yang cuba nak meringankan, bagi mungkin nak menyedapkan hati.
diterjemahkan, ditakwilkan yang kafir ini bukan kafir akidah. Sebab akidah apa dia? Allah dia beriman, Nabi dia beriman, Quran dia beriman, hari kiamat apa semua dia beriman. Cuma sembahyang sahaja yang dia tidak buat. Maka kafir itu bukan kafir akidah. Betul. Bukan kafir akidah. Yang nama kufur itu, ada istilah yang dipakai dalam ilmu tauhid, al-kufru millatun wahidah. Yang nama kufur itu, kamu sebut apa pun, satu saja balik. Dia mengingkari Allah Ta'ala. Kalau tidak mengingkari zat, dia ingkari kepada perintah. Ingkar kepada hukum. Memudah-mudahkan hukum. So, millah wahidah, millah satu trend, satu keagam, satu yang nama dia agama juga, tapi agama yang satu iaitu mengingkari perintah Allah. Tak apalah, macam mana pun memang salat dikaitkan dengan kekufuran. Nak kata kufrul aqidah, kufrul ni'mah dikatakan, dia kufur ni'mah. Tak apa. Tapi yang pentingnya tidak seeloknya, tidak semoleknya bagi orang yang beriman itu ada kufur yang dikaitkan dengan diri dia. Jangan. Macam syirik juga. Walaupun syirik ada dua, ada syirik besar, syirik jali, ada syirik khafi, tapi nama dia syirik. Syirik besar, syirik menduakan Allah Ta'ala, tak yakin kuasa Allah Ta'ala, menghina Allah Ta'ala dan sebagainya, menyembah berhala, itu kufur yang jali. Tapi ada kufur yang khafi. Syirik yang khafi. Apa syirik khafi? Ialah melakukan suatu amalan, suatu ibadat, dibuat ibadat bukan kerana Allah. Dia buat ibadat, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia bagi derma, dia buat kebajikan, sedekah, dia hantar orang pergi buat kebajikan. Tapi jika dibuat itu bukan kerana Allah, dia jadi riak. Bila riak sahaja, jadi syirik khafi. Mengapa dia syirik? Sebab dia melakukan ibadat bukan kepada Allah. Itu yang saya sebut dulu. Ingat balik saya katakan bahawa ada hadis Nabi mengatakan bahawa ada insan yang masuk syurga kerana zubabah, angkara seekor lalat. Ada insan lain pula dia masuk neraka angkara seekor zubabah, lalat. Apa dia? Dalam hadis yang panjang mengatakan bahawa seorang yang telah ditangkap oleh perompak, tapi dia tidak ada barang yang nak beri kepada perompak. Perompak nak bunuh dia. Dia kata, bunuhlah aku, apa tak ada. Seluk dalam dah selai, nak ambil, tapi aku tidak seluk. Berilah kepada kami apa sahaja yang boleh kamu selamatkan diri, walaupun kamu tangkap lalat seekor, sembelih untuk kami, maka lepas kamu. Orang tu pun dia kena takut dibunuh dan sebagainya, tangkap lalat seekor, maka dia persembahkan lalat sebagai satu kompensate kepada hidup dia, dia sembelih lalat. Dibunuh juga. Makna dia telah mengorbankan nyawa makhluk Allah nama dia lalat kepada bukan kerana Allah. Maka dia masuk neraka. Yang lain pula ditangkap juga, dipaksa juga, berilah kepada kami walaupun lalat seekor. Dia katakan, aku tak boleh bagi walaupun lalat seekor. Agama aku melarang demikian. Kamu akan dibunuh. Bunuhlah. Lalat aku tak boleh bagi. Dibunuh. Dia masuk syurga. Sekecil itu contoh yang Nabi bagi. Sehalus itu yang dikatakan satu benda yang kita buat bukan kerana Allah Ta'ala. Dia balik kepada syirkul khafi. Dia nama syirik sahaja memang tak patut ada pada kita. Walaupun yang ini sukar nak dibasmi. Di mana pun masalah riak itu sudah menjadi mainan syaitan. Telah kita dikabui, akhirnya banyak pekerjaan baik yang kita buat nampak macam kerana Allah, tapi dibuat bukan kerana Allah. Kita tidak tahu. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab itu saya dah sebutkan bahawa yang nama dia kufur
Jangan ada dalam kamus hidup kita Muslim. Yang nama syirik, kecil ke besar tak payahlah, kecil pun jangan dibuat. Mengelakkan daripada nama dia syirik itu. Sebab tu balik bila dikatakan bahawa sesiapa janji Allah Ta'ala dengan hamba dia itu, aku tengok dia semayang ke tidak. Jika dia semayang, aku tu dah janjiku kepada dia. Jika tidak, maka kupurlah dia. Tengok ada yang hadis yang kedua pula tu. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Pun banyak orang hafal, orang dengar. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka senya telah kufur hal keadaannya nyata. So, disebut kafara jihara. Dia tak kata faqad kafara sirra. Macam tadi kalau macam dalam kes syirik disebutkan khafi. Khafi makna tersembunyi. Dia tak kata faqad kafara sirra, tersembunyi. Dah. Digunakan faqad kafara jihara. Jahrun maknanya nyata, terang. Si yang tinggal semayang dengan sengaja lah, dengan sengaja. Faqad kafara, dia kufur dengan terang. Sudah tafsir macam mana lagi selain daripada dikatakan jihara, dikatakan faqad kafara. Dengan tak sebut jihara, tak sebut sirra, tak sebut khafi, tak sebut jali, ada tafsiran. Tapi kalau dah jihara, dia kufur dengan terang-terang. Sebab tu saya kata yang ni yang menekan. So, berapa ramai orang yang dengan sengaja, dengan tidak ada sebarang halangan, tidak ada sebarang kesibukan, tak ada sebarang alasan untuk dia tidak semayang, yang dia tidak semayang. Berapa ramai dalam masyarakat kita yang kita nampak hari-hari. Bukan tak sampai maklumat ini, bukan dia tak pernah dengar orang baca hadis, orang ceramah orang sebut, dekat tak tahu. Tapi kenapa ada, padahal tuntutan syarak kepada insan untuk melakukan salat ini bukan tuntutan yang ada masyakkah. Kalau masyakkah, ada susah, ada payah dan sebagainya. Kalau macam tuntutan dalam agama lain, macam agama Hindu tu, tuntutan sampai nak kena cucuk badan, nak kena bubuh badan dengan mata kail, cucuk lidah, cucuk bibir mulut, kena berjalan atas api, bara api, kena susah diri sampai tak boleh berkahwin. Kan itu masyakkah. Sedangkan salat kita itu kalau dibandingkan dengan perbuatan lain, kalau bandingkan dengan senam, dengan yoga, dengan exercise 10 minit sebelum pejabat mula semua tu, jauh sembahyang lebih ringan. Tapi dia mentally berikan. Bukan fizikal saja, tapi mentally, dalaman dia, akal dia, dia bergantung, dia berhubung Allah Ta'ala yang dia semua sentiasa berhubung. So, kekuatan dalaman itu wujud dan membantu dia dalam psikologi pun, dalam physically pun dan sebagainya. Sebab itu maka alasan untuk orang itu tidak menunaikan salat, susah nak kita terima pada hukum logik, padahal barang tu barang yang cukup mudah. Ambil semayang, dia menyegarkan, memanglah benda air yang perlu kita guna dia menyegarkan. Ambil semayang sekejap, memang kita rasa tidak ada alasan. Kalau Allah Ta'ala marah kita, kata kamu kufur pun, memang kita rasa belayak kita menerima hukuman demikian kerana kita memang negligent, kita cuai juga perkataan. Malah dia dalam hadis lain dikatakan, hadis lain, man taraka as-salah faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada janjian Allah Ta'ala. Allah berjanjilah dengan kita, dengan manusia semua.
yang Nabi sebut dalam hadis lain, yang Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Wa qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam kurungan dakhalan nar atau kama qala. Nabi kata semua umatku yang Islam yang beriman denganku, seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam syurga, melainkan orang yang enggan masuk syurga. Aba tu enggan, dia tak mau, dia pilih dia tidak masuk syurga. Sahabat tanya, man ya'ba, siapa daripada umatmu ni yang akan pilih tidak memasuk syurga? Adakah? Nabi kata, man ata'ani dakhal jannah. Orang yang taat kepadaku, termasuk taat kepada perintah sembahyang, taat kepada aku, dia taat kepada Allah, dia masuk syurga. Wa man asani, dia pilih untuk derhaka kepadaku, derhaka hukumku, derhaka hukum Allah Ta'ala, maka dialah yang enggan masuk syurga. So, ramailah yang pilih sendiri, dia tak mau masuk syurga, tapi dengan cara itu, cara dia melambat ataupun cara dia tidak mengambil berat kepada perintah sembahyang. Sebab tu dia katakan bahawa terlepas daripada janji Allah Ta'ala, janji masuk syurga dah tak ada, dia ada breach contract dah. Dan lebih sebenarnya lagi, yang maksudnya barang siapa memeliharakan atas sembahyang, adalah ia baginya nura. Sembahyang mendatangkan nur, cahaya, dan burhan, yakni penunjuk. Dia dapat cahaya petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat, ya, yang besar. Dia lepas daripada seksa pada hari kiamat. Pasal satu poin yang cukup mudah kita faham, dalam hadis awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Dalam tafsir hadisnya bahawa perkara pertama yang Allah Ta'ala akan lihat, akan balas rekod amalan-amalan dia. Beriman lah, tak beriman selesai cerita. Yang beriman, yang pertama dilihat as-salah. Dia yang pertama sekali. Sempurna salah itu baru tengok yang lain. Kalau yang pertama tidak sempurna, yang lain tidak perlu tengok. Makna dia modal yang paling asas untuk mendapat masuk dalam satu lorong yang dipanggilkan yuhasabul abdu yaumal qiyamah an amalih, dikira, diambil kira, dihitung amal-amal di akhirat. Kalau sudah tak dihitung daripada mula dah, sama orang kafir tak dihitung dah, selesai. Yang Islam, yang beriman tu tengok kepala. Kalau sembahyang tak sempurna, memang semua orang tinggal sembahyang, tapi kita ada ruang qada. Tak apalah, saya bincang pasal qada, tapi yang pentingnya qada itu benda yang muttafaqun alaih. Ulama-ulama besar daripada 4 mazhab khasnya semua setuju mengatakan bahawa salat yang ditinggalkan sengaja ke tak sengaja ke dia wajib qada. Okey. Kalau tinggal tak qada pula, ataupun memang sengaja tinggal dan sengaja tak qada pula, maka tu bariat zimmatullah, dia tidak ada kena mengena dengan Allah Ta'ala, dan amalan dia pun tak payah tengok dah. Tengok yang pertama tak siap, okey, senang cerita. Sebab tu yang inilah yang kita nak nampak, sampai disebutkan yang melihara sembahyang dia ada nur, ada burhan, ada penunjuk, ada kelepasan di kiamat. Dan barang siapa tiada memeliharakan atasnya, maka tiada ada nurnya. Nur ini kita rujuk kepada macam dalam satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, man yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah Ta'ala hendak berikan kepadanya hidayah, dia mencari hidayah, Allah nak bagi hidayah macam mana dekat dia,
yashrah sadrahu lil Islam. Dada dia yashrah, lapang. Dia nampak, dia rasa begitu tenang, begitu seronok, begitu. Tengok statement yang beberapa orang yang baru bertemu dengan Islam tu, statement sedikit tapi cukup beri makna. Orang-orang besar. Saya baca satu artikel seorang saintis Rusia. Dia seorang saintis Rusia. Dia doktor dan dia profesor universiti. Dia penasihat dulu kepada Boris Yeltsin dalam hal-hal strategik dan sains. Dia seorang etis, tapi dia duduk tengok kepada agama-agama besar dunia, Buddha, Konfusius, Shinto, Islam. Dia seorang itu. Akhirnya dia berjumpa dengan Islam lah yang kalau dia pun dialah yang terbaik di kalangan yang ada. Kalau dia worst pun dia best among the worst. Dia mengkaji, dia dapat hidayah. Statement dalam ilmu jamaah, dia tidak pernah berjumpa dengan seorang Islam pun yang menyatakan Islam kepadanya. Salah seorang pendakwah ataupun memang di Rusia siapa nak dakwah dia orang tinggi, orang besar, profesor pula, dia penasihat kepada Boris Yeltsin pula. Tak pernah orang dia buat dengan dia cakap pasal Islam. Dia berjumpa dengan Quran di sebuah hotel di Amerika. Ada terjemahan Inggeris dia baca. Dia baca, aku rasa ada kelainan dengan kita-kita agama lain. Maka dia curi Quran tu. Balik dia baca. Semakin dia baca, semakin nur datang. Dia beriman seorang diri dengan menyatakan dalam diri dia, aku pegang agama ni, aku percaya, tapi tak tahu buat macam mana. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang Islam, yang orang tu Islam yang dia jumpa tu pun hampas nyok punya orang. Kalau belat pun belat apa ni. Dia kata tidak encourage aku untuk Islam. Dia discourage aku. Tapi dia memberi sedikit cahaya kepada aku dengan mengatakan bahawa aku Islam, aku sanggup mati kerana Islam walaupun aku tidak committed dengan Islam. Kita dapat sedikit makna. Dia kaji lagi, orang itulah ajak ke dia syahadah, yang baca pun tak betul. Maka dia syahadah. Statement dia ketika dia Islam dah keluar. Aku tidak pernah berjumpa dengan yang nama dia bahasa Arab itmi'nan. Aku tidak pernah berjumpa satu itmi'nan, ketenangan dalam diri aku sepanjang aku hidup. Aku mewah dan sebagainya. Aku tidak pernah tenang melainkan selepas aku mengucap dua kalimah syahadat. Atau I confess the God is Allah Subhanahu wa taala. Aku tenang sungguh. Perkataan tenang tu. Dia nur, dia cahaya. Yashrah sadrahu, dia berlapang dada dan seronok dia seorang Islam, bangga sebagai seorang Islam. Dia banyak siri dalam bersama tu orang besar-besar yang Islam kerana hidayah tu. Okey, inilah saya katakan bahawa dia dikatakan nur itu bila masuk dalam darah, dalam hati manusia, insyaraha, dia insyirah, insyirah tu maknanya dia tidak kelang kabut, tidak macam hilang punca, baru nampak jalan. Oh, kalau dalam komunis hidup ini untuk rakyat, bekerjalah mampu kerana negara, lepas tu nak jadi apa? Tak ada jawapan. Adakah manusia akan habis dengan mati sahaja? Adakah the end of the human being life ini dengan mati? Kalau insan boleh habis sihat segala dengan mati saja, mengapa orang bermati-mati kerana agama? Bukan sekarang, di dulu.
Tu jawapan tu. Apa nak jadi lepas kita mati? Tak ada jawapan dalam komunis. Etis lagi tak ada jawapan. Pahaman apa pun jika tidak kerana agama samawi, agama langit. Sebab tu dalam Buddha, dalam Buddhism, dia tidak percaya kepada kiamat. Malah kalau saya duk kaji, malah Buddha sendiri pun tidak pernah bercakap hal ketuhanan sekali pun. Dia pernah marah ke anak murid dia cakap pasal ketuhanan ni, semua orang tak nampak dia mengarut. Tak. Tapi datang soalan, baik macam mana pun, akhir apa nak jadi ni? Mati. Adakah habis hidup dengan mati? Itu soalan. So, kita dapat jawapan. So, mati itu adalah permulaan kepada penghidupan yang sebenar. So, mati itu permulaan. Yang hidup sementara ni, hidup lakonan ni, sekitar berlakon ni. So, tadi yang timbul katakan bahawa bercakap lain, buat lain. Itu lakonan. Lain yang di mulut, lain yang di hati, lain. Sebab tu bila kita mati, itu permulaan kepada kehidupan yang sebenar, yang tidak ada lakonan. Kalau kamu bersedia menghadapi hidup itu, kamu akan senang selama-lamanya. Kalau kamu susah, kamu akan susah seteruk-teruknya. Sebab tu kita bersedia, sebab tu orang-orang yang yakin dengan kehidupan itulah yang menjadi asas kekuatan kepada kemenangan Islam dalam semua ma'rakah, peperangan. Sebab orang yang pergi perang, Islam yang pergi perang itu, dia pergi nak mati. Bila orang pergi perang nak mati ni, yang musuh pula perang nak hidup. Dia ni mati dah, aku apa takut ya? Mesti orang yang perang nak hidup lah, kata dia lari dulu. Dia nak hidup. Yang kau ni perang nak mati. Mampus aku. Sebab tu kita kemenang. Sebab dia tahu mengatakan bahawa dengan syahadah itu, dengan mati itu, dia akan mula hidup balik. Permulaan hidup yang sebenar-benar hidup sampai kepada khalidina fiha abadah. Dia kekal tu. Kekal kebahagiaan yang tidak boleh ada sebarang perubahan macam perubahan dunia. Hari ini berkuasa, besok tidak. Hari ini kaya, besok bankrupt. Hari ini sihat, besok sakit. Hari ini bersayang, kasih sayang, besok bergaduh dan bercerai. Hari ini baik, besok tidak baik. Itu saya katakan. Bila kita hidup yang sebenar, bila kita mati, masuk kubur, itu dah. Itu. Wa anna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kata Allah, darul akhirah. Dar akhirah bermula dengan masuk kubur. Itu dia kata al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu satu manzil, satu rumah, tempat turun, tempat berhenti daripada stesen di akhirat. Faman naja minhu, sesiapa yang selamat sesa kubur, fama ba'dahu aisar, lepas itu dia mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu a'sar, yang tak lulus dalam masuk kubur, tak lulus sesa kubur, lepas tu lagi payah. Sebab dia katakan wa anna daral akhirah, sesungguhnya negara akhirat yang bermula dengan mati, lahiyal hayawan. Situlah dia kehidupan yang sebenar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Semua orang suka yang sebenar daripada yang tidak sebenar. Orang tak suka kepada penipuan, imitation, yang palsu. Orang suka yang original. Cuma yang tak suka yang original ialah orang. Orang tak mau orang asli, orang tak nak. Ada original tu. Marah kita kata orang asli. Marah apa? Orang asli original. Yang lain semua nak yang asli. Nak pilih bini pun yang asli. Laki suami pun yang asli. Barang-barang pun boleh asli kalau boleh. Ini lahiyal hayawan. Kehidupan yang asli, yang sebenarnya di darul akhirah. Itu yang saya kata pentingnya, yang kita makna burhan itu, petunjuk itu.
nur, cahaya, burhan, petunjuk, dan kelepasan pada hari kiamat. Kelepasan ni maksudnya, cuba kita bayanglah satu senario apabila kita semua akan berjumpa ni, takkan lain alai ke mana, bahawa mati sedang menghampiri kita. Semakin hari umur kita bukan makin panjang, umur makin pendek. Dia menghampiri kita, maknanya secepat yang mungkin boleh berlaku. Akan berubah senario penghidupan daripada hidup yang begini bermasalah, problem yang banyak dan sebagainya. Jadi kepada penghidupan yang sebenar, yang pada ketika itu berbanding dengan dunia, kita susah macam mana pun ada orang yang boleh tolong. Problem macam mana pun, kes bunuh orang pun, lawyer sanggup bela. Altantoya ada orang bela. Jelas macam mana pun ada lawyer datang. Anda dengerin, jangan mengaku. Mengaku tapi tidak bersalah. Pasal ada orang bantu. Ada. Orang susah terlampau, ada kes besar, tak ada lawyer, kerjaan boleh bagi lawyer kat dia. Biru bantuan guaman. Nak bela juga. Hang terang bunuh orang tu orang mana pun orang bela. Maknanya kita ada sedikit sebanyak pembelaan. Tapi berbanding dengan hari kiamat, itu yang yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu hari orang yang dia tengok saudara dia, adik kandung dia lari daripada adik dia. Wa ummihi, dia berjumpa dengan mak dia dalam kesibukan tu. Nak jumpa dengan mak pun tak nak. Wa abi, bapa dia. Sedangkan dunia ni masa budak kecil itu ada problem panggil mak, sakit panggil mak. Kadang ada budak yang 60 tahun sakit pun panggil mak lagi. Mak mati dah. Tu attach tu. Tapi hari ni yafirrul mar. Dia lari. Kenapa lari? Kekasih dia tu, wa sahibatihi, kekasih dia yang dulu ni lambat ada peluang. Tak ada peluang pun, cari peluang lah. Mengapa hari ni dia lari? Wa bani, anak dia pun. Kata apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu tiap-tiap diri manusia ini dia kira hadiah saja. Aku nak lepas macam mana ni masalah aku ni? Dia tak boleh dah. Mak nak lantak-lantak lah dah jadi pun kekal-kekal dia. Maknanya kesusahan yang sampai ke kemuncaknya bila tidak ada kelepasan pada hari kiamat. Kalau kita ada kelepasan, maksudnya kemudahan hari kiamat. Kalau boleh dapat dihisabkan dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, ada hisab yang payah. Kita tak rasalah hisab yang mudah ni, kita rasa satu kebahagiaan dunia. Macam kita bawa barang nak pergi sebuah negeri, pergi ke Mekah apa semua, kali beg kita Arab tengok lepas ya. Okey, terus. Roh. Okey, alhamdulillah. Kawan kena periksa 100% A to Z. Sebab keluar dalam kena buka. Punya susahnya. Tu. Hisaban yasira, hisaban asira. Kita nampak lah. Di akhirat yang ramai orang tu yang dapat pergi, para anbiya boleh pergi dengan dia dihisab, melintasi siratul mustaqim dengan laju macam kilat dan sebagainya. Berbanding dengan orang yang hisaban asira ni, yang kena hisab one by one. Semayang tengok satu-satu, ya Allah, nak lepas. Tu saya soal kelepasan, sebab ini masa yang kita kena berjumpa. Bila? Sedekat yang mungkin. Kalau mati malam ni, esok jumpa. Mati esok jumpa. Ini. Itu dia katakan, waman lam yuhafiz alaiha, sampai akhirnya barang siapa tiada memeliharakan atas sembahyang itu,
tiada ada nurnya. Tak ada cahaya. Ni orang dalam gelap. Gelap ni dia memang dalam keadaan gelabah. Kesukaran yang tak dapat dibayangkan. Yang ada nur ini, yang ada petunjuk lah. Ada burhan, ada kelepasan. Dan adalah hari kiamat serta Fir'aun dan Qarun. Dia nak gambarkan orang yang meninggalkan sembahyang tadi ni sama dengan Fir'aun dengan Qarun lah. Orang yang Fir'aun ni khusus Allah cerita, bukan sahaja di akhirat dia nak dapat balasan yang tidak baik, hatta dalam dunia dia mati itu pun Quran khusus sebut yauma yu'raduna 'alaiha bukratan, pada hari yang dibentangkan pada Fir'aun itu api neraka pada pagi dan petang. Wa yaumal qiyamah, hari kiamat pula, adkhilu ala Fir'aun su'al azab, setelah kamu dapat seksa kubur yang memanjang. An-nar, api neraka, yu'raduna 'alaiha, dibentangkan kepada Fir'aun tu. Bukratan wa asyiya, pagi petang dia kena seksa kubur, pagi petang maknanya sentiasa kena. Wa yaumal qiyamah, hari kiamat pula, adkhilu, masukkan, rosokkan ala Fir'aun, bukan Fir'aun saja, al termasuk dengan Haman, Qarun, masuk ke mana? Su'al azab, kepada azab yang paling teruk, yang paling jahat. So dunia dia kena dah, an-nar, disalai dia dah, yu'radu, dibentangkan kepada dia. Tengok api neraka tu pun kita dah tengok api, macam kita nampak api duk terbakar rumah besar-besar, gudang minyak yang terbakar, tengok api yang keluar tu. Sama aku tengok CNN bila tunjuk gambar volcano yang mengeluarkan lahar merah tu, sampai lahar masuk ke dalam air tu. Dalam air tu boleh menyala, kalah apa namanya ayam aku sandal lah. Dia buat apa? Itu baru volcano. Cuba kita bayang yang lahar merah tu kalau dia melanggar kita, kita jatuh dalam lahar yang sedang mengeluarkan. Tapi tak apa, dunia ni kau jatuh dalam tu paling lama 2 second pingsan, mampu habis. Tapi masalah dalam akhirat ni, azab itu dia tidak mati. Kira lah macam yang Quran sebutkan, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi juludihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Dituang sahaja air daripada neraka kepada seorang itu, tuang saja, yusabbu min fawq, tuang sahaja kena badan dia, yushar ma fi butunihim, perut kesemua ni hancur lebur, wal julud, kulit kesemua ni, daging kesemua ni tanggai habis, tinggal tulang, tak mati. Mati tak apalah, mana ada mati. Orang yang lepas kita hidup ni, sebab yang Nabi kata tu, orang sampai orang sahabat tanya Nabi, hal ahlul jannati wan nari yanamun, adakah orang-orang di akhirat yang masuk syurga, yang masuk neraka ni, ada peluang mereka tidur? Tidur pula dia tajuk. Kalau adakah sedang dengar ceramah tidur, itu tak apa, memang banyak. Tapi hal ahlul jannati wan nar, adakah orang-orang dalam neraka syurga tu yang namun mereka tidur? Nabi kata la, an-naum akhul maut, ahlul akhirah la yamutun wa la yanamun, atau kama qala. Dia kata tidur itu ialah saudara kepada mati. Tidur itu ialah, kalau tak saudara pun sepupu lah, tak sepupu 2 pupu lah, tapi pokok dia tu lah. Alul akhirah, orang yang duduk di akhirat, dia pun takkan mati. Dia takkan mati lah, yang nama dia tak tidur. Pasal apa? Yang dalam syurga, seronok terlampau, takkan orang tengah seronok boleh tidur. Oh, tengah seronok tidur macam tengah seronok. Orang tengah seksa boleh tidur.
Kalau boleh tidur macam orang yang penjara Abu Ghraib lah. Nak tidur macam mana? Aku dah kena ikat aku tu. Tu kita nak faham kepada makna mesejnya. Tak. Sebab tu yang penting ini soal kelepasan hari kiamat ni, dengan termasuk dengan Firaun dan Qarun dan Haman dan Ubay anak Khalaf. Ubay bin Khalaf ni ialah apa namanya bos kepada Bilal. Bagaimana Ubay bin Khalaf ini menyeksa orang Islam termasuk Bilal tu, dengan seksaan-seksaan yang memanglah kalau dipikir dengan Abu Ghraib tu is nothing lah. Lagi teruk lagi dia buat kerja. Sebab tu dia masuk sini. Puak-puak Firaun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf ni, kalau orang yang tak semayang dia akan masuk puak-puak tu. Sesungguhnya telah dinaskan dari beberapa hadis Rasulullah SAW dengan kufur yang meninggalkan semayang. Banyak sangat hadis, teks hadis, mesej hadis yang menyatakan yang tinggal semayang dengan sengaja. Kita rupa selalu dengan sengaja. Sengaja ni dia ada peluang, tak ada apa halangan dan sebagainya. Kita faham sebab ada halangan-halangan tertentu tu memang. Sebenarnya tidak ada orang dalam dunia ini zaman Muhammad sampai kepada kita ni yang tidak akan terlibat sedikit sebanyak yang meninggalkan solat. Tapi dia tidak sengaja. Tertidur, letih, sakit, buat operation, masuk hospital, kena gantung. Kalau pokok mak rampik tu dah, kaki gantung, tangan gantung, kepala gantung. Sebelum gantung tak sembahyang lah. Sebelum kena gantung tu tak sembahyang lah. Patah kaki, patah tangan. Tak apalah, tapi kita faham itu. Tapi yang penting ini saya kata yang sengaja. Dan bakal lagi datang daripada sahabat dan salaf yang soleh. Istilah as-salafus soleh, as-salaf yang terdahulu, soleh yang diakui mereka itu golongan yang terbaik. As-salafus soleh ini dirujuk kepada 3 kurun yang pertama. Kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Mengapa dirujuk 3 kurun sahaja salafus salih? Sebab Nabi sebut dalam hadis khairul qurun qarni, sebaik-baik angkatan aku. Maknanya itu orang terdahulu, orang salaf, angkatan salih yang baik. Nabi kata khairul qurun. Qurun rujuk kepada angkatan, qarni, angkatan aku. Nabi dengan para sahabat. Summal ladina yalunahum. Lepas itu angkatan yang kedua, tabi'in. Summal ladina yalunahum. Lepas itu angkatan yang ketiga. So zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, lebih kuranglah 300 tahun sahaja. Itu yang istilah umumnya as-salafus salih. Dan golongan ini pada umumnya mereka tergolong orang-orang yang terpelihara. Walaupun 1-2 pengecualian ada juga yang samsin kata ada. Tapi maknanya itulah yang dikatakan, itulah datang daripada para orang sahabat, statement daripada sahabat dan salaf yang soleh, golongan yang 3 kurun pertama itu, hingga berkata setengah mereka itu, tiada aku dengar sahabat berkata mereka itu pada suatu daripada segala amal, jika meninggalkan dia jadi kafir, melainkan sembahyang. So, daripada sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama yang saleh ini, kesemuanya mereka mengatakan, tidak pernah kami dengar daripada sahabat yang buat komen tentang teruknya masalah ummah yang akan masuk dalam neraka, melainkan orang yang meninggalkan salat. So, statement mereka, berpegang mereka dan semua sama pentingnya menyempurnakan salat kita. Maka takut oleh kamu, takut jemu. Kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang. Kita takut tinggal sembahyang. Atau meninggalkan sesuatu daripadanya. Sesuatu daripada sembahyang. Maksud dia tinggal satu rukun dalam sembahyang. Kita buat, tapi kita takut juga. Kita jaga-jaga, tapi tak apalah, kita hati-hatilah. Kita tertinggal juga tu
satu daripadanya. Maka bahasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, maka sesungguhnya binasalah engkau. Setengah daripada orang yang binasa. Jika tak jaga dengan betul solat, tak jaga dengan rukun perbuatan dan sebagainya, kita akan termasuk seorang yang binasa bersama seorang yang telah binasa. Binasa iman, binasa Islam dan sebagainya. Dan rugilah engkau dunia dan akhirat. So, dunia ini kita rugi dunia ini bukan semasa kita segar macam ini. Sebab segar macam ini kita ada manfaat daripada dunia. Tapi bila rugi dunia ni, bila orang tu telah meninggalkan dunia, dia tinggal dunia atau dunia tinggalkan dia. Itu yang bila kita lihat Quran sebut sebagai tu, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, wa ma yughni anhu maluhu, apalah manfaat, apa guna kepada dia, apa faedah kepada dia harta yang dia kumpulkan begitu banyak, idza taradda, bila dia dibaringkan dalam kubur. Betul. Kalau dah baring dalam kubur, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itulah bermula la yanfa'u mal. Pada umumnya lah, walaupun ada dimanfaatkan, kalau kita tinggal harta kita, waris kita pandai peruntukkan sebahagian untuk buat masjid, wakaf sana, buat jihad, buat apa semua untuk si mati dan sebagainya, dia dapat. Tapi umumnya orang tak buat. Bila mari yauma la yanfa'u mal, hari itu hari yang tidak ada guna kepada kamu sebarang harta, wala banun, anak pinak, kawan rakan semua tak guna dah. Tak boleh harap orang lain dah. Maksud tidak boleh harap orang lain dah. Apa bila harap? Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang bertemu Allah Ta'ala dibawa sekeping hati, qalb, jantung, diri dia salim, yang tidak ada pendurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Situ pergantungan. Kalau yang ni tak ada juga, tu dia katakan rugilah dunia dia, habis dah. Akhirat lagi rugilah. Sebab dalam satu hadis lain Nabi sebut, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Ingat, hari ini hari yang kamu beramal, tapi orang tak hisab, tidak hisab. Kamu pun tidak hisab, buat saja. Tak ada hisab, tidak ada pembalasan. Maksudnya, walaupun ada pembalasan instant, cash, yang buat kejahatan, yang mencela, yang buat yang tidak baik, berlaku cash, pembalasan dunia banyak. Tak apa, tapi umumnya al-yawma amalun, hari ini umur hidup dunia kita beramal tanpa hisab, pembalasan. Wa ghadan, besok bila kita mati, hisabun wala amal, yang ada pun hanya hisab menunggu kita, dan amal semua dah tak berguna dah. Kalau boleh beramal lah, boleh semayang dalam kubur tu, memang tak ada kerja apa. TV pun tak ada, internet pun tak ada, surat khabar pun tak ada. Tu masa semayang saja. Walaupun ada hadis Nabi, al-anbiya fi quburihim yusallun. Para nabi-nabi dalam kubur, mereka terus bersalat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi salat yang bukan salat yang dibalaskan dengan pahala. Sebab wadan besok mati itu hisab yang ada. Amal tak ada lah. Buat apa pun, buat baik macam mana pun tidak dibalas. Kerana itulah maka kita sebut di sini. Kalau akhirat, mati memang tidak ada amal. Kalau anak baik, keluarga baik, jiran baik, boleh nasihatkan, pergunakan sebahagian daripada harta itu untuk membuat kebajikan kepada diri dia. Dia dapatlah merasai sikit sebanyak kemudahan daripada yang Allah kurniakan kepadanya. Kalau tidak, kalau harta itu pula menjadi balak kepada keluarga dia, bergaduh anak beranak dan sebagainya, sampai
Tapi sampai ke mahkamah duk bergaduh pasal kata benar. Kadang tu kita duk pelik pasal satu kes, saya tak mahu sebut nama, yang tu kes yang bilion peninggalan ayah. So khabar tak betul bontisar. Peninggalan ayah yang mati bilion RM. Dia tak banyak, kebetulan tak banyak isteri, dia ada 4 orang saja. Anak daripada 4 ni sekarang ni semua asyik saman menyaman. Kita kata kalau dah 1 bilion, hampa pakai elok tak? Ni big cake. Bukan small cake. Small cake tak apa lebih berebut. Ni very very big cake. Mengapa nak bergaduh? Pakai elok, bagi tak habis. Bilion. Kebetulan kawan saya. Tidak boleh. Tu. Apa jadi ayah dalam kubur? Anak beranak, adik beradik, isteri sama isteri ni main saman, main gaduh, jumpa tak boleh. Itu saya kata, kalau itu kita nampak kan, kalau dia hidup pun dia tak tenang. Ini dia mati, tak selesai, mendatangkan balak besar kepada anak beranak. Dia kalau kata, boleh biar aku mati dulu, tak tinggal 1 sen pun padan muka. Padan muka siapa? Ini yang saya nak bawa lagi, saya akan bawa. Okey. Rugilah dunia dan akhirat. Yang demikian itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Dia kalau dia rugi dunia, rugi akhirat, memanglah is clear cut. Rugi, sesungguh-sungguh rugilah. Kalau orang yang rugi dunia untuk akhirat, it's okay, something. Rugi akhirat untuk dunia is something. Tapi ni talking about dunia pun dia rugi, tak dapat apa dah. Itu yang Quran sebutkan, dalika huwal khusranul mubin. Itu adalah rugi yang serugi-rugi. So, mengapa nak cari yang rugi? Ambil yang untung, ada pula yang untung. Dan demikian lagi wajib atas kita bahawa kita keraskan. Ini satu mesej yang ulama dahulu khasnya lah. Macam zaman ayah saya, zaman tu kampung tu, inilah dia cukup pegang. Dia ambil sikap yang cukup keras. Saya faham sangatlah macam ayah saya mengapa dia keras sangat. Pasal tak langsung, tak tolak langsung. Dia semayang ni tak tolak langsung. Sampai nak cari menantu pun soalan pertama, dia semayang ke tak? Kadang-kadang buat, okey, sekat tu je, dah habis. Jadi katakan bahawa wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli dan anak kita dan orang yang di bawah hukum kita, bawah jagaan kita, mendirikan sembahyang. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur. Jangan beri peluang, dia excuse, no excuse. Jangan kita tinggalkan bagi mereka uzur, excuse daripada meninggalkan dia. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka itu, sangat-sangat marah. Tengok dia gunakan bahasa, mana boleh marah, kena marah orang yang tidak mendirikan solat daripada anak kita, isteri kita, orang bawah jagaan kita, orang gaji kita dan sebagainya. Kena keraskan, kena takutkan, kena bagi ancaman, kena, kalau tinggal juga, maka mereka itu sangat-sangat marah, kena marah sungguh-sungguh, dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan seperti kita marahkan mereka itu jika membinasakan harta kita. Dia nak bawa sampai kepada peringkat. Ya, saya sebut dulu dah, puan tu saya sebut, tapi saya ulang lagi. Bila berlaku dalam satu family, satu keluarga, satu kelompok insan, katakan rumah tangga kita, jika berlaku dalam itu ada orang yang dia melanggar perintah Allah yang memang jelas, macam sembahyang lah, tiang agama, kita biarkan dia, maka dia mengundang, memberi ruang kepada kutukan para malaikat Allah, sampai kepada Allah murka, sampai kepada peringkat Allah turun balak. Bila turun balak, dia tak kena kepada yang tak buat saja. Al-Quran kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Jaga jangan buat yang tidak baik. Fitnah itu yang melanggar hukum. Kerana bila Allah turun balak, la tusibanna alladhina, dia tidak kena balak itu kepada orang yang buat zalim itu saja. Dah. Macam kota tinggi tu. Kalau kota tinggi pun dah apa kota rendah habis lah. Jadi tak kena kepada orang yang buat jahat saja. Ya, saya yakin semua balak ini dia balik kepada adanya balasan. Dia kena ke semua. Turun puting beliau. Kalau boleh pilih Allah mana yang tak semayang tak apa. Dia sapu ke semua sekali. Sebab tu saya kata dia ditakbirkan sampai kepada peringkat kalau orang yang buat demikian dalam keluarga kita, maka dia membinasakan harta kita tak secara langsung. Jika turun balak, hilang barakah, berniaga pun tak jadi, rezeki yang ada pun hilang dan tidak berbarakah. Itu banyak benda yang tu dia katakan jaga. Mereka itu membinasakan harta. Kalau kamu nak marah mereka kerana mereka membinasakan harta kamu, sama kamu marah kepada mereka jika mereka tidak menunaikan salat. Dan lebih lagi pula kita ingkar akan mereka itu kerana Allah Ta'ala telah kena ingkar mereka itu, ingkarkan Allah Ta'ala. Ingkar kita kena bantah. Yalah, temannya isteri, temannya anak-anak. Problem pula bukan suami yang nak mengajak isteri dia melakukan kebaikan solat semayang. Bagaimana pula isteri pula menghadapi masalah suami tak mau semayang. Nak tegur tokek, lawan tokek ni susahlah. Buat macam mana? Itu masalah. Tapi faham dulu bahawa kewajipan asas ialah kepada waliul amri, kepada ketua keluarga. Dia kewajipan. Suami itu berkewajipan menjaga, mendidik isteri, anak-anak, cucu yang bawah dia. Dia berkewajipan. Jika dia tak berkewajipan, tak tunai tanggungjawab, dia kena tanggungjawab. Dia kena tanggung dan jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat semayang. Bagaimana pula isteri pula menghadapi masalah suami tak mau semayang. Nak tegur tokek, lawan tokek ni susahlah. Buat macam mana? Itu masalah. Tapi faham dulu bahawa kewajipan asas ialah kepada waliul amri, kepada ketua keluarga. Dia kewajipan. Suami itu berkewajipan menjaga, mendidik isteri, anak-anak, cucu yang bawah dia. Dia berkewajipan. Jika dia tak berkewajipan, tak tunai tanggungjawab, dia kena tanggungjawab. Dia kena tanggung dan jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tugas amar ma'ruf nahi mungkar tidak tertanggung kepada seorang. Siapa sahaja yang nampak yang mungkar, balik kaedah man ra'a minkum munkaran. Sesiapa yang nampak barang yang mungkar, tinggal semayang benda yang mungkar yang besar, fal yughayyiru, kena ubah. Ubah ada cara lembut. Ambil masa, hiasan, ajak pergi kelas, dengar kaset hari ini, dengar sebagainya. Sekarang yang boleh kita buat, kalau dia tak mau berubah juga, khatamallahu ala qulubihim lah. Allah Ta'ala. Tapi kita kena buat sesuatu yang boleh mengubahkan ni. Bila lagi kita ingkar, maka itu kan Allah Ta'ala. Maka jika tiada kita kerjakan yang demikian, jika tak buat yang demikian, maka adalah kita jumlah daripada orang yang memudahkan agama. Kalau kita tak memberatkan, tak berusaha untuk melaksanakan itu dalam keluarga kita, ambil mudah saja, take for granted, ambil mudah, kita termasuk dalam golongan orang yang memudahkan agama. Saya ulang banyak dah yang apa dia makna memudahkan agama itu. Agama tidak penting, surah tidak penting, tidak penting itu yang memudahkan agama itu, itulah masalah. Dan memudahkan tuntunan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dia order tu, dia perintah. Kalau kita faham, kalau kita macam dalam keluarga, kalau ayah kita arahkan satu benda, jangan pandang kalau bos telah arahkan, kalau pihak atas telah mengarahkan satu arahan, itu kena pandang besar. Kalau pandang ringan kepada arahan bos, tu alamat cerah masa depan. Sebab ini kita memudahkan arahan, tuntutan, suruhan Allah Ta'ala.
Allah sumber segala-galanya. Tak macam bos, dia tidak sumber segala-galanya. Dia boleh naik pangkat dekat tu kalau boleh. Tu bukan semua boleh naik. Seorang aja, lain semua melepas. Tapi Allah Ta'ala tu dia katakan warahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubha lilladzina yattaqun. Rahmat aku, kata Allah, wasi'at kullu syai'. Aku boleh sampaikan, aku luaskan, aku coverkan kullu syai', ke semua sesuatu. Makhluk sebanyak mana pun, bumi seluas mana pun, langit seluas mana pun, rahmati, rahmat aku, kasihan belas aku, termasuk anugerah aku, rezeki aku, kebahagiaan aku kurniakan, ketenangan, wasi'at kullu syai'. Boleh sampai ke mana-mana pun. Tapi bahasa aktubha, aku dah jadikan dia sebagai satu benda yang aku nak buat. Aktubha, aku tulis, aku nak buat, aku berikan dia lilladzina yattaqun, kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang suraga soal saya. Ustaz tu yang kafir Cina, kafir laknat semua tu lagi senang daripada kita. Kena faham. Adakah itu merupakan rahmat ataupun nikmat? Bukan ke semua kekayaan itu merupakan rahmat. Macam saya sebut, selalu saya katakan bahawa lekat dalam kepala saya, kalau macam semut berjumpa dengan sebiji setitik madu, kakak komun, isap, licin sekejap ya, balik bagi kat raja dia. Jadi, kalau semut berjumpa dengan madu satu balang, satu timba, madu satu tempayan, semua semut akan terjun. Stand di atas. Sangkut. Dan nampak kawan sangkut tu, atas tu. Jom. Akhirnya kesemua di permukaan madu itu penuh dengan semut-semut yang mati bergelimpangan. Kenapa? Kerana nikmat itu lebih bagi dia. Yang saya katakan, yang dia jumpa dengan balang gula, satu balang gula, kan balang macam ni, gula. Yang tengok, boleh masuk, ambil yang atas sudah, yang sukat turun tu pasal apa? Nak sukat sebanyak mana gula ni ada ni, turun, gagah turun ke bawah, dah tak boleh naik, mati. Mungkin tamak kot, pengajaran lah. Sama tadi jawapan yang Allah Ta'ala bagi itu, memanglah nampak dunia dia baik, tapi itu yang menyesatkan dia, yang menyebabkan dia jauh Allah Ta'ala rahmat dan sebagainya. Kekayaan macam tu pun akhir itu sama jawapan, akhir mereka mati. Bila mati saja baru berjumpa, rupanya dia tidak berjumpa dengan hidayah. Kekayaan telah melalaikan dia, dan dia dalam kecelakaan yang amat merugikan. Itu saya kata betul, bukan nikmat, itu nikmat. Okey. Orang yang memudahkan dan memudahkan Allah Ta'ala dan suruhnya, dan barang siapa yang tidak menerima akan suruhnya, tak melakukan suruh Allah Ta'ala, tidak memberi bekas suruhnya, Allah Ta'ala suruh dia tapi tak berubah, tak bagi bekas, tak ada kesan pun. Suruh semayang, baca banyak mana pun aja, punya orang dia tak semayang juga, tak bagi bekas, maka diseksa akan dia. So, seksa di antara tadi saya kata, hilang ketenangan, hidup bermasalah, keluarga bermasalah, kerja bermasalah, dengan orang bermasalah, tak tenang, ada benda yang tak betul dan sebagainya. Itu baru dunia dah tak senang dah. Adakah lepas mati dia senang? Kita macam kita tahap kita lah, bila lihat balik kepada dulu masa kita duduk membina kehidupan, masa kita bina kerjaya mula tu, macam kalau kita masa mengaji tu punya seksa lah, dengan tak ada duitnya, macam saya naik basikal 12 batu pergi balik, duit tak ada, susah dan sebagainya. Lepas tu mula kerja pula, saya mula kerja dengan gaji RM355. RM355 tak cukup lah, susah sebagainya, pahit. Bila sampai ke saat kita sudah ada kemudahan, kesenangan, kemewahan, katakan begitu, yang lama tu berasa tak ada apa-apa dah.
tak berasa susah kerana kenikmatan akhir itu merupakan bahawa the final result. That final result itulah yang melupakan segala susah-susah lama. Suffering yang orang ke semua suffer dalam kehidupan dia, bila senang, forget it, yang lama tak ada masalah. Ini dunia semua orang suffer, semua orang susah. Mukmin lagi susah, dalam keadaan sekarang torture daripada barat lagi susah. Ini apa nak jadi ni, dunia duk larang PBB campur tangan dah dengan Israel, jangan korek. Tapi itu dia nak untung dah. Habis punishment tu. Dia buat juga. So, apa nak jadi ni? Dalam keadaan kena bunuh juga dan sebagainya. Tak apa. Dia berasa angkuh kemenangan dan sebagainya. Okey. Tapi apa nak jadi ni? Dunia terdedah kepada ancaman peperangan yang menyeluruh. Ancaman peperangan ini boleh disebut pegang saja, ya Allah. Tahulah kesusahan, yang mati banyak mana, yang seksa banyak mana. Okey, kesemua ini saya katakan, semua ini akan berlaku. Islam pun akan tanggung, tidak Islam pun akan tanggung, yang taat Allah pun tanggung, semua tanggung. Tapi end result apa dia? Kalau orang yang beriman ini dia sampai dia mati syahid. Saya mati syahid tu. Macam suicide bomber sebenarnya sudah dapat tua. Mereka mati syahid. Tak kira lah apa yang sebenarnya, tapi betul sudah ada. Yang berjuang untuk mempertahan maruah, mempertahan agama tanah air. Ada hadis, man qutil duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan kehormatan dirinya, dia syahid. Wa man qutil duna dinihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh mempertahankan agama dia, maka dia syahid. Wa man qutil duna malihi, orang mati mempertahankan harta benda dia, bahawa syahid. Orang tu tanah air, agama, maruah. Itulah susah seksa kena bahawa syahid. Dia mati syahid saja. Itu tu yang berlaku dalam surah Yasin itu. Saya baca, jumpa dengan tu kisah sebuah kampung yang dihantar Allah Ta'ala kepada mereka 2 orang Nabi. Kampung itu menolak 2 orang Nabi, tak beriman. Fa'azzasnahu bisalisin. Allah hantar lagi seorang Nabi, 3 orang Nabi pergi ke sebuah kampung. Semua tak beriman. Waja'a min aqsal Madinah rajulun jas'a. Dalam Yasin. Bila mereka tolak itu, mereka bunuh 3 orang Nabi. Waja'a min aqsal Madinah jas'a. Datang seorang insan yang beriman, laki-laki di ujung kampung. Aqsal Madinah, ujung kampung. Yas'an, berlari-lari mai ke kampung ni. Qalu ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai dia seorang somebody, ittabi'ul mursalin. Ikut apa yang Nabi-Nabi dibawa ni. Akhir dia kena bunuh. 4 orang semua kena bunuh. Yang akhir Nabi kita fahamlah mereka special. Yang akhir ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia kena bunuh sahaja, dikebumikan, dia terus mendapat balasan yang amat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana dia lari daripada tempat dia, kampung dia, mari ajak kaum ni, ya qaumi, wahai qaum, ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak minta upah daripada kamu, tak minta gaji daripada kamu. Mereka ini dapat petunjuk Allah Ta'ala. Tak, dia kena bunuh. Kena bunuh mendapat balasan, ya laita qaumi ya'lamun. Ya lait, aduh, kalaulah aku tahu balasan yang aku terima ni. Apa dia? Bima ghafara li rabbi.
aku dulu dosa banyak, Allah ampunkan ke semua dosa. Wa ja'alani minal mukramin, aku termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kubur lagi. Itu. Mana dunia susah lah, sampai kena bunuh, sampai kena apa semua. Tapi bila dapat balasan yang saya kata end result tu, yang lain ke semua dah tak ada masalah apa dah. Pasal yang pentingnya end result. Inilah yang kita hadapi seperti kita faham. Dan jika tiada barang siapa yang tidak menerima akan suruhnya dan tidak berkenan bekas, maka seksa akan dia. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Kalau tak mau dengar juga, balut liat juga, jadi peka juga, tak ubah juga. Dan Syekh Dapatani anjurkan suruh jauh daripada kita. Bahasa senangnya berapa dia nak lepas kewajipan dia sampai mesej dia tak tolak ansur. Dan kalau isteri ke suami ke anak ke, bukanlah suruh buat sungguh, tapi maknanya dia beritahu suruh jauh daripada kita dan halau akan dia. Itu berapa daripada kita, maka bahawasanya ia syaitan dan tiada kebajikan daripadanya dan tiada berkat. Perkataan berkat itu kerana mudah digunakan sangat sebab orang hilang signifikan barakah. Barakah itu ma zada wan tafa'a, barang yang diberi lebih kepada kita dan memberi manfaat, dia dapat manfaat, itu barakah. Kalau ma zada walam yantafi', benar tu lebih tapi tak beri manfaat kepada dia, dia bukan barakah. Contoh dia ilmu. Orang yang Nabi kata man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazid minallah illa mu'dan atau kama qala. Sesiapa yang dia bertambah ilmu dia tapi tak bertambah hidayah, tak menjadi lebih baik, dia tidak ada melainkan dia jauh, semakin jauh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin daripadanya, sesiapa yang bertambah nikmat rezeki tidak menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ada barakah, dia bawa keburukan kepadanya. Sebab tu yang sini ni boleh dikatakan bahawa orang tadi itu yang tak mau sembahyang dan sebagainya, dia syaitan, tak ada kebajikan, tak ada kebaikan daripadanya, dan tidak ada barakah, hidup dia tak ada barakah, tak ada barakah, tidak ada kemanfaatan. Yang ada pun semakin hari semakin jauh Allah Ta'ala, semakin jauh seronoklah kerana tidak terlibat dengan kewajipan agama. Tapi sebut tadi lah, berapa hari sangat kita nak seronok dengan itu, lepasnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada berkat serta kita, tiada berkat beserta kita. Maknanya dia berada bersama kita tu tak bawa barakah, tak bawa ketambahan yang memberi manfaat. Kalau bertambah anak pun tak ada manfaat, semakin balak. Tambah rezeki pun tidak ada kebaikan, semakin bergaduh dan sebagainya. Kita tak mau. Kita nak bertambah, ada barakah-barakah, mazada wa tafa'a, barang yang kamu dapat lebih dan kamu mendapat manfaat, barakah. Dengan berkat itu, dan haramlah kita berkasih dan berkedudukan. Sampai ke situ. Haram kita bersama-sama dengan dia. Dia umum lah. Sulitlah kalau isteri yang tak mau dengar cakap kita sampai semayang tak nak, apa tak nak, so pakai tudung tak nak, pakai ni tak nak, semua tak nak, tu haramlah kita berkasih. Sebab hujah ni kuat ni, sebab itu juga ayat Quran ni, sebab ayat Quran ni kan, berkasih kedudukan serta mereka itu, maka wajib kita berseteru akan dia.
sampai ke peringkat kita telah nak isytihar perang ni dia jadi seteru maknanya nak kena jui sebagai seteru lah. Seteru dah arti kata kita tidak sehaluan dengan dia, kita kanan dia kiri, kita ke depan dia belakang sebagainya. Itu makna perselisihan. Kena selesailah dengan baik. Sebab dia seteru dah arti kata tidak sehaluan, membangkang, melawan. Dan memutuskan daripada kenalan dengan dia. Kalau kawan pun kena putus kawan. Putus kawan ni putus kawan kerana Allah ni, kerana nak baikkan. Tapi kena usaha dulu lah, perbaiki dulu dan sebagainya. Kalau tak mau juga sebab kita nak terlibat sama ke kawan dengan dia, turun balak bukan kena hang seorang, aku kena sama. Itu dia sampai apa? Kerana ia melawan akan hukum Allah. So melawan hukum Allah ni maksud tidak taat, berkerah dan sebagainya. Dia mengundang dan rasulnya. Ni seperti mana kita berjumpa dengan ayat Quran yang disebut dengan jelas dalam ini yang mengatakan bahawasanya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'uhum. Inilah yang ayat Quran yang disebut awal makna tadi, tapi saya akan terang lagi. So, ayat penuh dia begini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhuluhum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha radhiyallahu anhu wa radwan ulaika hasbullah. Sampai akhir suratul Hasyr ayat 21. Tengok makna dia. Sini bermakna. Tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian hari kiamat, berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala. Maksudnya tidak boleh ada kaum, tak ada kaum yang benar-benar beriman dengan Allah. Kaum juga tidak ada orang yang benar-benar beriman dengan Allah, percaya hari kiamat. Dia boleh berkasih sayang, boleh menyayangi orang yang menyalahi akan hukum Allah dan Rasulnya. Dan jikalau adalah mereka itu orang yang menentang hukum Allah Ta'ala tadi, orang yang menolak hukum Allah Ta'ala tadi, orang yang tidak beriman ataupun orang yang tidak mengamalkan ajaran tadi, jikalau adalah mereka itu bapa mereka itu. Kalau kebetulan kita, bapa kita dia menentang hukum Allah, menentang hukum Allah, dan anak-anak mereka itu, anak kita tidak mendengar hukum Allah, melanggar. Sama ayat. Au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka itu, adik abang dia. Au ashiratahum, ataupun keluarga mereka yang lebih jauh, yang dekat tadi. Tak kira siapa. Tidak ada kaum, tidak ada orang yang boleh mengasihi, boleh menyayangi seorang yang dia tidak mentaati perintah Allah, menentang hukum Allah Ta'ala. Walaupun yang menentang itu kebetulan kena kepada bapa-bapa mereka itu, anak-anak mereka itu, ataupun adik abang mereka itu, ataupun keluarga mereka itu. Kalau ini pun tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka, sedangkan dia darah daging kita, bapa kita, adik kita. Kalau ini pun tak boleh berkasih sayang, bagaimana kalau sekadar kawan sahaja, sekadar partner dalam bisnes sahaja, kawan dalam perjuangan dan sebagainya, tapi dia menentang. Pasal apa? Sebab Nabi antara dua orang-orang yang beriman tadi itu, kata apa? Berkul iman mereka itu orang yang Allah Ta'ala tulis dah, mereka yang beriman. Yang beriman, wa ayyadahum biruhin min. Allah beri mereka pertolongan dengan kekuatan semangat
Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan dimasuk dalam syurga yang berlari padanya segala nikmat, kekal mereka dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan orang yang beriman ni, dan tak redha dengan orang yang kufur. Sampai ke akhir ayat. So maknanya mesej ayat ini nak balik kepada poin besar tadi. Dalam rumah tangga, sewajibnya, seelok-eloknya kena berpakat dengan elok-elok. Jadi rumah tangga yang beriman. Bapa beriman, buat benda-benda yang paling asas saja. Semayang, puasa, zakat, haji. Macam selalu orang tanya saya, Ustaz, macam mana bulan puasa suami tak puasa, suruh saya masak untuk dia, boleh masak atau tidak? Kalau tak masak nanti bergaduh, nanti kan dah 5. Dah tak puasa, suruh suami pula, suruh isteri pula masak. Tak masak, bergaduh. Nak masak, dia melanggar hukum, dia menentang Allah Ta'ala. Yang ayat ni dia dah jadi musuh kepada isteri. Kan dah 5. Tambah sekarang masalah baru pula. Masalah baru, anak-anak yang tak mau taat perintah ni tak boleh tegur langsung. Jangan tegur. Tegur, tanya semayang saja, menengking terus, hilang pada rumah seminggu. Tak pandai tegur. Tak pandai tegur, kita reda. Reda, kita mengundang balak sama. Bukan saya maksudkan balak ini yang mudah-mudah kita fikir. Sini dah 5. Tak ada, kalau tak jadi sehaluan kita rumah tangga, memang masalah. Dan masalah sebahagian daripada balak. Dan cuba kita bayanglah, kalau yang kecil-kecil pun sudah tak boleh tegur dah, yang boleh kita jentik muka, boleh hentam. Kecil dia tak melawan. Kalau kecil pun tak boleh tegur dah. Besar macam mana? Besar macam mana? Tapi saya tahulah, sebab saya orang mengadu banyak, dan kita pun hidup dalam masyarakat. Berapa ramai masalah ini berlaku. Akhirnya mak bapak tidak berani langsung menyentuh, menegur, nak perbaiki anak-anak. Itu dia ada balak. Itu yang kita nak ingatkan, sebab ini jadi masalah besar dalam masyarakat. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. So, dia menafikan iman. La yu'min tadi tu. La tajidu qauman yu'minuna billah tu. Allah menafikan iman. Tidak ada iman kepada orang yang boleh berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah Ta'ala. Dahlah dia menentang, dia tidak ada iman. Kita pula yang diam pula, tumpang terjejah iman sama. So, ini bukan barang kecil tu. Kita ambil tanggungjawab itu, kita buat sekadar yang kita boleh. Jangan sampai wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sampai kepada menceburkan diri kita kepada lembah kebinasaan. Tapi kita berazam untuk memperbaikinya. Menafikan iman daripada orang yang berkasih sayang dengan orang yang melahi Allah dan bagi Rasulnya, jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya. Dia orang yang paling hampir yang kita, anak dengan ayah sebagainya, tak apa. Tapi itulah yang kita tahu realitinya. Tak boleh. Sekurang-kurangnya hati kita tidak meredai dengan mereka. Tapi itu ad'aful iman. Macam kaedah yang Nabi sebut dalam hadis awal saya baca tadi. Lihat barang yang mungkar, kamu ubah dengan kuasa kamu. Tangan kuasa. Kamu tidak boleh ubah dengan kuasa, kamu ubah dengan lidah kamu, nasihat yang baik, dengan mau'izah hasanah, dengan diplomasi. Kalau tak boleh juga, maka babi qalbi, hati sahaja dia ubah. Doa dia lah, usaha dia lah, tak reda sebagainya. Tapi ubah dengan hati itu ad'aful iman.
dia sudah jadi orang yang memiliki selemah-lemah iman. Kalau kita mati dalam lemah iman ni, kita rasa boleh masuk syurga ke orang yang lemah iman ni? Boleh hadapi, boleh harung ke? Ini masalah umum. Okey, sekali keluarga. Dan sangka barang yang dimaafkan bagi orang yang awam, yang lalai, yang terkelam dalam lalainya, manakala luput akan dia sembahyang, hendaklah dia qada, kan segera